Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Langit, bulan, bintang, ombak, pantai, pohon. Semua yang ada di sekeliling kami adalah sahabat yang setia, mewarnai dunia penuh arti. Kamu tak takutkah sama Allah? Saya tidak minta kamu takut dengan saya. Tidak minta kamu takut sama dorang. Tidak perlu takut dengan manusia. Tapi kamu takutkah tidak dengan Allah? Kampung Tarawakan, perkampungan kecil di Pulau Sakar, Lahad Datu. Kami sedia Arif, tugas maritim, masuk ke setiap pulau bertujuan memberi taklimat keselamatan kepada penduduknya untuk memastikan keadaan sentiasa terkawal. Selepas kira-kira 20 minit berlepas dari tanah besar Lahad Datu, kami tiba dengan kobaran semangat indah. Sememangnya, hasil laut adalah nadi utama ekonomi penduduk di sini, yang majoritinya kaum nelayan. Tiada apa yang perlu dikejar di sini. Hidup bagaikan dililit tenang dan damai, jauh dari kesibukan kota yang sering menghambat manusia. Siapa kat sini yang paling handsome? Aku. Angkat tangan. Tinggi, Angkat tinggi. tangan lah. Oh, 3 orang. Ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin. Ya, saya Abdul Mumin, nelayan ketua kampung lah. Kalau saya panggil Abdul, kalau macam yang muda-muda itu yang ada panggil pakcik, saya begitu. Okay. Saya panggil Pak Abdul lah kot. Pak Abdul. Ya. Okey. Oh, Pak Abdul, kami sebenarnya nak jalan-jalan dekat pulau ni, boleh tak bawa kami? Boleh kami tunjukkan di kampung-kampung. Tu kat sana tu macam menarik lah. Tu yang adik-adik pergi tu, dia nak pergi mana tu? Pepatah bajau ada menyebut, buat somo-somo babakti, lampung somo-somo tak inti. Ia seerti dengan, berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Ikan lah. Wih, ikan apa tu? Ikan kerapu juga, saya kasih turun. Jenis ikan kerapu. Ada kerapu yang macam jalan pegang ni, ada yang saya pegang ni. Lepas tu, oh, belah dia macam tu. Ada pisau tak? Saya nak cuba jugalah. Boleh? Bagi. Oh, kejap. Macam mana lipat dia tadi? Gitu. Oh. Potong Ya, boleh. Kat sini. Oh, dia kena lapik. Dia kena lapik. Lapik lah. Dia kena lapik. Macam dia warna kuning kehijauan. Lepas tu dia ada macam telur-telur. Macam isi belangkas pun ada. So, maksudnya ni makanan orang sini lah. Ya, asal tradisi bajau Suluk inilah memang kebiasaan makannya. Saya sebenarnya tak pernah pun tahu kewujudan landak laut ni. Ini satu keunikan yang boleh kita dapat di kampung Tarawakan. Saya cuba sikit. Di sini, kebersamaan menjadi nadi yang menyalakan rasa kekitaan. Perpaduan erat, seteguh kasih yang perlu ada di hati setiap insan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Okey, siapa nak tolong kemas ni letak kat dalam balik. Okey, jom. Ramai atau tidak bukan permasalahan. Sebagai mukmin, di manapun kita berada, jadilah insan yang menyempurnakan suruhan Yang Maha Esa. Selagi dia ada di hati, dunia terang menyuluh bahagia. Ini kita nampak sekarang ni tenang, menyenangkan, tapi sebenarnya laut ni menyimpan 1001 rahsia kan, macam mana kehidupan orang ni serba-serbi cukup boleh hidup seumur hayat kat dalam ni dengan semua benda ni je. Macam orang nak masak apa semua di atas botol lah kehidupan orang. Memang sudah terbiasa begitu. Kadang-kadang bayi yang baru lahir pun dorong bawa tepi jalan dengan keadaan bayi itu masih merah-merah lagi, mau minta sedekah. Yang bertamu membawa rahmat, yang menyambut menyulam makrifat. Sebab tu aku teringat tau dalam hadis Nabi SAW kan, yang mana hadis ni biasa disebut tentang syukur dan sabar lah. Dalam urusan dunia ni, kita kena tengok orang yang di bawah dari kita. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kita tengok orang yang di atas pada kita. Walaupun rumah kita kecil, walaupun family kita sederhana, walaupun kenderaan kita tak berapa bagus, aku rasa macam betul hadis yang Nabi sebut tu tepatlah. Sebab tu kita tengok yang di bawah pada kita, boleh kita rasa syukur dengan apa yang kita ada. Aku rasa pun dia orang macam tu juga. Alam itu berbahasa jika mendengar dengan hati nurani. Oh, ni lah kampungnya. Ni kampung Bangau tu. Ni mana kawan Ustazah Dayang tu? Dia kata Ustazah tu, dia tunggu kat masjid kat dalam. Okey, thank you. Dakwah ada kalanya menuntut sang dai untuk bergerak dan mentadabbur apa yang dilihat dan diamati. Apatah lagi zaman moden ini, cabaran sentiasa ada dalam membantu ummah mengecapi nikmat iman dan Islam. Walaupun saya tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah tetap akan tunjukkan kebenarannya. Kamu tidak takutkah sama Allah? Saya tidak minta kamu takut dengan saya. Tidak minta kamu takut sama dorang. Tidak perlu takut dengan manusia. Tapi kamu takutkah tidak dengan Allah? Dekat depan ke belakang? Dekat depan lah. Dekat depan. Boleh? Boleh? Boleh. Saya tengok kat belakang lah. Sama-sama lah. Ni jalan mungkin boleh kongsi apa-apa lah. Dia biasa apa? Dia boleh ajar Quran Taranum. Allah. Boleh lah. Diorang ni saya pun tak reti Taranum. Biasa kita orang ajar tajwid je, baca je. Boleh lah bagi dengar sikit-sikit kan. Bagi exposure dengan diorang. Apa saya paksa dia tu lah. Okey. Jadi insyaAllah hari ni, sahabat saya Azrin, insyaAllah dia mau kongsikan sedikit tazkirah dengan kamu. Jadi dengar, faham, ingat, amalkan. Okey. Nabi Muhammad SAW. Okey. Nabi Muhammad SAW, biasanya ada orang dia kata, abang saya nak tanya, apa maksud Muhammad? Muhammad ni biasanya kalau kita tahu, Muhammad ni adalah yang terpuji. Semua sebut, Muhammad itu adalah yang terpuji. Lepas ni kalau ada orang tanya, apa maksud Muhammad? Maksud dia adalah yang terpuji. Okey? Baik. Jom hujung ni kita selawat atas Nabi Muhammad SAW.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali surah Al-Fatihah dibaca dalam solat satu hari? 17. Andai. Betul lah, 17 kali surah Fatihah dibaca dalam 5 waktu solat. Okey, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jika kita memilih untuk menutup mata dan memekakkan telinga, ia satu langkah yang menyedihkan. Apa nasib insan-insan di bawah yang kadangkala ingin menyuarakan sesuatu rasa, duka dan pilu, namun terhalang oleh pelbagai hambatan dan rintangan? Dakwah dan misi bantuan adalah jawapannya. Satu inisiatif lagi, bila diorang tak boleh nak bila diorang tak boleh nak pergi ke pusat pengajian, kita buat inisiatif, kita hantar guru pergi ke rumah. Jadi dekat area kawasan sini ni adalah anak-anak murid kita orang. Hidup ini umpama lembah yang tandus, maka carilah kekuatan dalam sekian banyak pesan Allah dalam Al-Quran. Macam mana pemilihan guru-guru ni? Guru-guru ni, diorang... Kita go apply kan kita pilih? Tak, kita pilih. Yang yatim, yang daif, yang miskin, usah dibiar lara. Dampingilah dengan penuh sabar agar ilmu dan silaturahim membawa basyirah, yakni kabar gembira yang menceriakan hati. Ada waktunya yang didahagakan bukan air, tetapi ilmu. Ada waktunya yang bersinar bukan mentari, tetapi senyuman. Kak Senitan ni antara orang yang awal lah kan, awal belajar dengan Ustazah. Macam mana boleh terbuka hati nak belajar tu? Sejak lahir memang kami tahu yang agama kami Islam. Walaupun begitu, kami ada yang pernah mengajar dengan kami. Dulu waktu saya kerja, setiap saya limpas dengan anak-anak saya yang teringin di sekolah. Jadi dari itulah terbuka hatiku dengan anak-anakku untuk belajar berdakwah dalam kehidupan kami. Kami sangat gembira dan bahagia. Dan mau, Mak, bolehkah kami macam orang lain belajar, mengaji? Tapi saya bagi tahu dengan anak-anak saya, kita tidak mampu. Sedangpun saya lah bapa dan ibu kamu. Saya tidak mampu bagi kamu sekolah ataupun mengaji sebab saya tidak ada uang. Karena dioranglah membantu kami selama ini, membagi ilmu, mengaji, belajar untuk anak-anak saya. Bukan saja untuk anak-anak saya pun sendiri mencari ilmu itu dan memerlukan itu. Sebab sekaya manapun kita di dunia ini, tiada juga gunanya. Hanyalah ilmu kita bawa. Bila tengok akak ni,
kuat kan? Hebat. Walaupun jumpa baru sekejap, tapi banyak benda boleh belajar dari akak kan. Dapat besarkan anak 7 orang, bukan senang. 7 orang yang kecil sekolah lagi, masih belajar lagi. Makan, pakai ada, tempat tinggal. Bukan senang tu jalan. Bukan senang tu Zara. Sempurna ternyata tidak pernah mengecewakan. Di sini, gugusan pulau umpama duta yang sentiasa melambai para tamu yang dambakan ketenangan. Saya rasa sayu juga sebab pulau ni katanya jarang-jarang sekali orang datang. Dan sebab tu tadi mula-mula kita nampak macam ramai kerumun tu. Dia rasa macam seronok lah menerima kehadiran tetamu kan. Jom kita tengok. Uish, ramai tu. Kami menjejaki Pulau Maika. Cukup menakjubkan. Maika pandang tak jemu, sentiasa rindu Maha Suci Allah yang mengurniakan keindahan untuk dinikmati manusia. Sentiasa tertulis dalam nota kembara kami, setiap insan yang kami temui adalah buku bergerak untuk diambil ibrah atau pengajaran. Bang. Ui, banyak ikan tu. Kami 3. Kami 3 tu. Kamu dari mana? Oh, kami dari Kuala Lumpur, Semenanjung. Dari Semenanjung, bang. Abang nama apa, bang? Jujur. Ya, Jujur. Saya Jalal. Saya Azrin, bang. Ya. Apa yang senang dekat pulau ni? Abang rasa macam tak nak pindah keluar? Kehidupan lah, macam kehidupan laut ke, memancing ke. Oh, senang nak hidup lah. Ya, maksudnya, kalau nak makan, boleh pergi tangkap ikan, sendiri, kan? Masak sendiri. Nak sangat tahu macam mana abang punya rutin harian. Kalau contohnya macam ikan ni kan, macam mana abang tangkap? Menyelam lah kalau begitu kan. Menyelam, melastikan. Tapi saya rasa bangga dengan penduduk Maiga ni sebab apa, Azrin? Diorang ni tak pernah meminta tau. Sebab rasa semua cukup. Kalau orang bagi, ambil. Tak teringin pun nak duduk kat luar. Biarlah miskin di mata yang memandang, di hati kami cukup semua yang disandang. Tuhan Maha Kaya, kami tumpang merasa. Dalam hidup ini, usah meninggi diri, rendahkan hati, dunia akan bersila di pangkuanmu. Inilah nama dia, pengorbanan demi pemandangan. Allahu Akbar. Tak pernah terpenat macam ni. Allahu Akbar. Aku mengembara dengan kau ni, Jalan. Aku rasa satu benda yang unik, hebat, iaitu ketenangan yang dicipta oleh manusia itu sendiri. Betul, Jalan? Betul. Bagi aku pula, Azrin, benda yang aku belajar sekali dalam pengembaraan ni ialah tentang keindahan alam.
dan bagaimana manusia tu tak boleh lari daripada alam untuk kita dapatkan ketenangan. Sebab semuanya ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kat mana-mana pun kita duduk di dunia ni, dalam gua ke, kat kampung ke, kat bandar ke, hatta dekat lautan sekalipun, kita kena pegang pada hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah kewajipan setiap muslim. Sebab dengan ilmu itulah yang akan datang amalan kita di dunia ni untuk bekalan di akhirat. Terima kasih Azrin. Sebab walaupun pengembaraan kita ni singkat, tapi banyak benda kita belajar kan. Rezeki lah Allah bagi pada aku kan. Berkawan dengan kau, kita bersahabat. Banyak benda sebenarnya kau ajar kat aku dalam pengembaraan ni. Dan Azrin, persahabatan yang terbaik itu ialah persahabatan yang membawa kita kepada munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkelana itu membawa untung. Bermusafir itu membasuh murung. Berkembara itu mengenal yang agung. Berjalan itu mendidik hati rompong. Semoga semuanya menjadi khazanah ilmu buat insan yang mengharap ihtisab, yakni ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan catat hari ini dalam diary kehidupan aku.